Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Saya Kamru. Hari ini saya nak buat sharing, simple je. Bagaimana nak hidup bahagia dengan membaca, faham, tadabbur dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah kunci kebahagiaan. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab dengan cara memahami, membaca, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah orang cakap kunci lah untuk kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Sebab peluang kita atas dunia ni dia saja. Kalau dah mati, dah susah dah. Kita tak dapat kembali semula di dunia untuk buat semua amal kebajikan yang dituntut di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ada disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat ke-100, Allah beritahu apa dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah cakap apa? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 ni, Allah dah beritahu orang yang dah meninggal ni, dia nak kembali hidup ke dunia, nak buat amal kebajikan. Okay? Apa yang diajar dalam Al-Quran dia nak buat. Tapi Allah cakap tidak, sekali tidak, sebab Allah dah tahulah dia ni kalau kembali ke dunia pun tak buat juga, dia cakap saja. So ini kita orang hidup atas dunia ni, kita kena ambil peluang lah. Peluang ni peluang keemasan. Kalau kita tak buat, tak tahulah, habislah kita. So rebuhlah peluang ini sementara kita masih diberi nikmat umur dan kesihatan oleh Allah SWT. Sebab semua orang akan mati, dan kita semua akan ditanya oleh Allah SWT apa kita buat dengan nikmat umur kita, kesihatan kita semasa kita hidup di dunia ni. Tak terkecuali semua manusia akan ditanya. Okay? So get prepared lah orang cakap. Okay? So macam mana nak amal ajaran Quran ni? Kenalah belajar dulu, kena faham Quran, kena tadabbur, barulah boleh nak beramal. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak beramal? Tapi sekarang ni dah banyak teknologi dah, banyak kelas-kelas dibuat untuk faham Al-Quran. Sekarang ni ada teknologi macam mana nak luangkan masa 15 minit je sehari belajar faham Quran dan tadabbur Quran. Ramai ustaz-ustaz mengajar di masjid, di surau, di internet. Pilihlah yang recommended oleh mufti dan juga jabatan agama lah. Ini penting juga ni. Ada badan berautoriti tidak approve, okey, proceed. Okey, contohlah, kalau tengok internet, tengok TikTok, tengok YouTube, main game berjam-jam setiap hari ni, takkanlah kita tak ada masa 15 minit nak orang cakap, nak belajar Al-Quran, nak belajar faham Quran, nak tadabbur. Ini untuk kita punya aset kita di kemudian hari selepas kita mati. Macam mana nak dapat syafaat dari Al-Quran kalau 15 minit sehari pun kita dah boleh nak spend untuk baca dan faham Quran? So kita nak tunggu sampai bila? Takkan sampai mati. Kalau dah mati dah tak ada peluang dah guys. Takkan you all nak minta syafaat dengan TikTok bila mati, ataupun minta syafaat daripada YouTube, ataupun main game boleh dapat syafaat ke bila kita mati nanti? Ada tak ayat-ayat Quran ke ataupun hadis Nabi cerita TikTok ni, YouTube ni, main game ni boleh bagi syafaat bila mati? Tak ada kan? Tak ada hadis, tak ada dalil Al-Quran yang menyatakan benda ni. Sebab benda ni memang tak wujud. Tapi kalau baca Al-Quran, belajar Al-Quran, ajar Al-Quran, hafal Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran ni, ada dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi yang memang Allah dan Nabi sebut akan dapat syafaat
peluang mendapat syafaat daripada Al-Quran. Sebagai contoh, sebagai contoh, membaca Al-Quran mendatangkan syafaat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim 1910. Ini hadis Muslim. So ini adalah hadis Nabi. Okey. Yang kedua, hadis yang kedua daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Riwayat Bukhari. Ini hadis Nabi. Dah clear beritahu. Ajar Al-Quran yang terbaik. Belajar dan mengajar. Syafaat dari seorang penghafal Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga serta akan memberi syafaat kepada 10 orang dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka. Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wah, ini sangat power lah ni. Okay, seterusnya kita baca daripada Al-Quran pula. Apa Al-Quran beritahu? Surah Al-An'am 122. Maksudnya, dan adakah orang yang mati hatinya dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi sehingga dapatlah ia membezakan di antara yang benar dan yang salah, dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap gelita kufur dan tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Ini Al-Quran, surah Al-An'am ayat 122. Bila orang dapat hidayah ni, cara dia lain. Ini Al-Quran beritahu lah. Yang seterusnya, ayat Quran yang terakhir lah saya baca ni. Dah banyak saya baca. Surah Al-An'am ayat 125. Maksudnya, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, petunjuk kepadanya, nescaya ia akan melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. So kita kena banyak usaha lah. Usaha, ya Allah, banyakkan doa supaya Allah bagi kita, biar Allah pandang kita, nampak kita, bagi peluang kita hidayah, supaya dapat kita mengamalkan Al-Quran. So caranya ni lah, mula dengan baca Quran, faham Quran, tadabbur Quran. Bila dah faham, boleh kita nak mengamalkan Al-Quran. Okay? So hidup kita akan bahagia sekiranya kita membaca, memahami, mentadabbur. Yang penting sekali melaksanakanlah apa yang disuruh, dan meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Sebab ini adalah janji-janji Allah dan Rasulnya. Ini semua bukan cerita kosong, guys. Ini cuma cerita benar, guys. Benda apa yang ada dalam Quran ni, dalam hadis ni, benda yang benar, yang real, guys. Bukan cerita dongeng ataupun direka-reka. Ini bukan daripada Marvel ke DC komik ke. Ini real. Bila benda ni orang akan, semua orang sedar bila dia meninggal dunia. Bila masuk dalam kubur ni, dia nampak apa keadaan dia. Yang ini yang kita takut. So, masa kita hidup dalam dunia ni, guys. Kalau kita dah nazak, itu dah habis lah. Kita dah tak ada choice dah. So, choice kita ada sekarang. Masa kita sihat, masa kita ada nyawa, kita ada keamanan dan kelapangan untuk belajar Al-Quran. So, rebus, guys. Jangan sia-sia, guys. Rugi. Memang rugi besar. Menyesal tak sudah, orang cakap. Okay? So, apa nak buat sekarang, guys? Jom mula belajar faham Al-Quran 15 minit je sehari dengan Think Quran. Okay? Apakah itu Think Quran? Korang dah pernah dengar Think Quran tak? Ada orang dah dengar, dah ada orang tak belum faham lagi lah apa itu Think Quran. So Think Quran ni adalah satu apps yang dicipta untuk memudahkan umat Islam belajar bahasa Arab Quran dan faham Quran dalam skop yang kecil dan ringkas supaya semua orang boleh buat. Hanya spend masa 15 minit je sehari. Minimum 15 minit sehari untuk belajar faham Quran.
15 minit sekurang-kurangnya. Lebih lagi bagus. Okey, Think Quran ni kalau kita nak kaji, dia menggunakan AI, Artificial Intelligence, untuk memudahkan kita faham Quran. Inilah kita kena guna kelebihan AI ni. Okey. AI Think Quran ni akan membantu kita dengan dia kumpul database kita, dia study pattern pemikiran otak kita, macam mana kita buat ingatan otak kita. Maknanya dia mengkajilah tahap kemampuan otak kita belajar Quran. So, apa level kefahaman kita tentang Quran. So, database ni penting. Dia akan improve. Bila kita buat latihan, dia akan improve. Okay? So, latihan yang dia dalam Think Quran ni, dia akan banyak bagi latihan tubi lah. Katakan si Ali ni, dia pandai banyak vocab Al-Quran. So, dia level dia tinggi lah. So, soalan dia akan level tinggi. Kalau macam saya ni tak apa-apa pandai, baru nak kenal Al-Quran, so dia punya soalan pun rendah-rendah je. So dia ada level-level dia. So setiap individu ni berbeza-beza kefahamannya. So AI ni tugas dia untuk dia kena pasti orang ni pandai, orang ni tak pandai. So orang pandai ni dia bagi soalan lebih advance. So orang yang tak pandai ni dia bagi soalan yang simple-simple dan latih tu biar lagi banyak supaya dia dapat mahir macam dengan orang yang pandai. Kalau kita guna cara manual guys, tanpa guna AI ni, kita tak mampu nak buat semua ni. 15 minit sehari tak akan mampu kita nak buat. Sebab cara manual tak boleh nak buat. Sebab kalau guna cara manual, banyak masa dan kita perlukan tenaga guru pula, fizikal, untuk mengajar secara individu, untuk memantau tahap kefahaman Quran setiap orang. Mana ada boleh buat, tapi agak mustahil lah nak cari cikgu ramai-ramai ni. Macam mana? Rakyat Malaysia berapa? Semua Islam dekat Malaysia ni berapa? Sebab itulah kelebihan dan kepentingan AI Think Quran ni. Okay. Kita boleh anggapkan macam ni lah. Think Quran ni seolah-olah macam tutor personal lah. Bahasa Arab Quran kita kat rumah. Yang kita yang ajar kita setiap hari untuk faham Quran. Bagi saya memang padu lah guys. Memang kira padu lah ni. Macam kita ada seolah cikgu ustazah yang ajar kita setiap hari ni. 15 minit sehari dengan kita. Siapa nak ajar? Kalau macam kita ada adik, kakak ke abang ke mak ayah kita pandai Al-Quran, itu cerita lain. Itu memang terbaik lah. Yang tu lagi terbagus lah. Tapi tak semua orang macam tu. Sebab 70% dari rakyat Malaysia ni sibuk dengan kerja. Dia bekerja sendiri, masa pun tak ada. So, dengan ada 15 minit ni lah peluang dia untuk belajar Quran. Okay? Sebab itulah kita menggunakan AI. Think Quran ni menggunakan AI supaya setiap orang dapat belajar dengan sama rata. Okey, jap. Saya bagi contoh bagaimana nak guna apps Think Quran ni. Saya buat sendiri. Nanti saya guna saya punya app lah. Tahap mana kemampuan saya, saya tunjuk pada tuan-tuan. Mungkin 2 minit atau 3 minit. So, tuan-tuan boleh belajar lah. Okay. Okey, kita tengok apps Think Quran pula. Okay, start. Okey, dia loading sekejap. Selamat kembali. Okey, dia ada bagi hadis sikit tentang puasa. Okey, ni sambungan. Ihdina. Salah, betul. Teruskan. Okey, ni adalah perkataan-perkataan yang saya telah belajar sebelum ni. Dia suruh buat ulang kaji sikit lah. So, dah berjaya. So, ni adalah dibuat puzzle sikit lah. So, dibuat macam-macam lah. Okay. Ini seterusnya. Ini ada lagi. Belakang. Sesuatu. Suami. Salah. So, kena buat ulang kaji lagi lah. Ra'aitu. Kamu telah melihat. Betul. Bagus. Latihan membuahkan kesempurnaan. Okay. Satu ni kata. Ihdina. Okay. Ini sebab saya betul kan. Syai'in, sesuatu. Turun pakat pun ada. Turun tahap. SP dia peroleh ni macam performance lah, kuasa lah. Okay. Kalau bagus, banyak lah ni SP. So, ni saya punya result lah. Ini ada antara, kalau yang kuning tu saya dah buat. Yang biru ni pun saya dah okay, tengok. Ni permulaan dia cuba ingat. Dia suruh kita cuba ingat. Naro tu apa api. Okay. Masuk perkataan yang betul. So, dia suruh pilih lah. Kena pilih.
Kalau ingat, betul lah. Kalau tak ingat, tak betul lah. So, dia akan bagi lagi banyak latihan lah. Kalau betul, dia akan bagi the next stage. Salah juga. Patutnya betul lah kan. Telah mencukupi. Salah juga. Aduh, ya kena belajar banyak ni. Who. Teruskan, betul. Pilih masuk kota, naruh api. Yes, teruskan, naruh api. So, bila kita ada masalah dengan perkataan-perkataan yang tertentu, so dia akan ulang-ulang supaya kita faham. Naruh, tengok, api. So, benda ni lah. So, lama-lama kita akan ingat lah. Ni kira macam reward lah. Who. Nya lelaki. Saya pun dah ingat dah. Tidak. Betul lah. So, tadi saya dah salah kan. Dia ulang lagi. Lagi. Supaya kita ingat. Secara tidak langsung kita boleh ingat. Ini yang penting sebenarnya. Ni saya dah ingat dah ni. Ni lelaki who. So automatik. So dia bagi skop yang kecil. So okay, ini cari padanan yang sesuai. Tidak. Who. Ni lelaki. Api. Telah mencukupi. Agna. So dia akan bagi reward lah pula. Syabas. So dia akan anda telah mempelajari 43.9% perkataan dalam Quran. Ini saya dah buat dah. Ini yang saya dapat dah. Dah lama saya buat kan. So, okay, dia secara online. So, kedudukan saya ni telah meningkat 25 dah sekarang. Dalam stage sekarang lah. Dia ada banyak stage. Saya ni stage basic baru ni. Okay, dah habis. Kita masuk Ad-Duha pula. Ni surah baru. Kita try sikit. Okay, dia bagi ayat Quran pula. Okay, sekarang ni dia bagi you macam lagi mencabar lah. Sebab you dah sampai stage baru. Okay, dia bagi countdown pula. Ada 60 saat. Kena buat sebanyak mungkin lah perkataan yang dia bagi. Berapa yang betul. Nanti dia akan beritahu lah. So ni, kalau kita dah mahir, kita akan laju. Banyak perkataan yang kita akan dapat lah. Takum. Sudah start sekejap. Yang mahir tu. Apa dia? Tasbih. You memang kena buat latihan. Kalau tak buat latihan, memang tak. Iyaka. Salah. Betul. B. Dengan. Betul lagi. So, kalau you dah biasa dengan perkataan-perkataan ni, kalau dah banyak buat latihan, you akan boleh jawab lah. Tapi kalau you jarang-jarang buat, ini akan jadi masalah, jadi merah je ni. Maknanya kita tak master lagi lah perkataan tu. So, okay, 15. Anda hebat. Okay? Boleh faham? Itulah dia. Think Quran. Okay? Senang je. Kena rajin sikit. Okay, sekarang ni, Think Quran telah bekerjasama dengan Karangcraft. Yang buat Quran Hour. Kalau bisa tengok TV Hijrah ataupun TV 9, tak silap saya. Sekarang ni dah upload dekat YouTube. Okay? So, dengan Amazing Quran ni, lebih ramai umat Islam boleh faham Al-Quran dan mula belajar tadabbur Al-Quran dengan menggunakan Amazing Quran. Ini kelebihan lah. Sekarang Think Quran ni dia ajar faham Quran. Tapi Amazing Quran ni dia ajar tadabbur Quran. Ada ustaz-ustaz yang mengajar. Okay? So, kita boleh guna Amazing Quran ni untuk belajar tadabbur melalui Quran Hour yang ada di TV. TV Hijrah dengan TV 9 kan. Dan sekarang ni dah ada YouTube channel lah untuk Quran Hour. So, siapa-siapa pun boleh belajar. Okay. So, kalau ada Amazing Quran ni memang marvelous lah. Okay. Sebab dia dah ada bagi dia punya YouTube punya numbering tu. So, boleh klik je. Okay, surah ni ayat berapa, nombor berapa. Senang. So, sangat mudah. Boleh refer YouTube, guna Amazing Quran sebab ada ustaz yang tolong ajar tadabbur Quran. Kita tak boleh nak tadabbur. So, ustaz-ustaz ni kena ada orang yang expert lah dalam bidang Al-Quran ni yang tolong kita faham Quran. So, sangat penting. Bila faham, bila tadabbur ni, kita baru boleh nak mengamalkan Quran. So, nanti bila ada masa seminggu sekali ke, pergilah masjid. Jumpa pula ustaz-ustaz. Belajar tadabbur Quran dengan lebih mantap. Bolehlah tanya dekat ustaz-ustaz ni.
Sebab kita dah buat latihan setiap hari malam-malam ni, so mesti ada benda-benda yang kita rasa macam tak puas hati. Kita cari masjid-masjid yang ada ajar Al-Quran ni, kita pergi. Kalau boleh seminggu sekali. Itu yang terbaik lah. Kalau tak boleh sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kalau boleh seminggu sekali tu, bagi saya dah okey lah tu. Sangat okey lah. Okay? Sebab ilmu Al-Quran ni guys, perlukan banyak gabungan tenaga pengajar sebab dia sangat luas. Skop Think Quran ni basic je guys. Tapi ia bagus untuk permulaan daripada tak ada langsung. Ramai orang rakyat Malaysia khususnya, kat seluruh dunia lah. Kalau saya rasa lebih pada 70% sibuk dengan kerja. Dapat kemalan baru balik kerja. So kita guna Think Quran ni sebenarnya kita nak bagi kemudahan kepada orang ramai yang bekerja supaya dia orang ada masa untuk belajar Quran. 15 minit je. Tapi berterusan setiap hari. Lama-lama dia akan, nanti tuan-tuan faham lah. Kalau tak buat, saya boleh cakap je. Tapi kalau buat ni, baru faham. Kena buat dulu. Jadi kita akan cepat pandai lah faham Quran ni. Sebab di rumah kita setiap hari kita dah buat apa ni, orang cakap ulang kaji lah dengan Quran ni. Latih tubi. So, kalau boleh seminggu sekali kita cari ustaz di masjid-masjid yang ngajar Quran pula. So kita boleh tanya. Memang bagi saya padu lah. Memang padu habis lah. Marvelous orang cakap. Okay. And then saya dah kira. Saya dah buat kajian sikit. So saya dah kira sekiranya kita guna Quran ni selama 20 tahun je. Tanpa henti, kita cuma bayar RM1.70 je sebulan. RM1.70 sebulan lah, bukan sehari. RM1.70 sebulan untuk belajar faham Quran dan tadabbur Quran menggunakan Think Quran dan juga Amazing Quran. Sebab kalau tengok harga satu apps Think Quran ni cuma RM399 sahaja. Kalau kita bagi dengan 20 tahun, kita bagilah 20 tahun. So sebulan ni lebih kurang RM1.70 je. Nak gunakan Think Quran dan juga Amazing Quran. Murah ke rasa murah ke mahal RM1.70 ni? Nak tanya sikit lah. Murah ke mahal? Nak guna Think Quran dan dengan Amazing Quran. Sebab sekarang ni dia ada promosi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Harga Amazing Quran kan ni kalau kita beli, harga dia 220 tau. Dan untuk apps pula, Think Quran ni harga dia lebih kurang 299. So kalau kita beli tanpa promosi, harga dia lebih kurang RM519. Agak mahal lah. So harga promosi sampai takbir raya tahun 2024. Ni dah nak raya dan dah nak start puasa ni. Lepas tu harga Al-Quran Amazing ni akan kembali kepada asal iaitu 20. So sekarang ni lah peluang kita nak beli dengan harga jimat RM399, dapat Think Quran dan juga Amazing Al-Quran. Dah berapa hari lagi bulan Ramadan, takbir raya tahun 2024 ni habislah. So kena beli harga asal lah. So sekarang ni promosi RM399 anda akan dapat apps Think Quran dan juga Al-Quran Amazing. Boleh guna seumur hidup, bukan 20 tahun je. 20 tahun tu saya kira nak suruh tuan-tuan nampak. Kalau katakanlah korang guna sampai umur 40 tahun lah guna. Katakan seumur hidup tu panjang, tak tahu. Tapi kita nak kira senang. Katakan guna sampai 40 tahun. Hanya kita spend lebih kurang 83 sen je sebulan untuk belajar faham Quran dan tadabbur Al-Quran menggunakan Think Quran dan juga Amazing Al-Quran. So rasa-rasa mahal tak RM1.70 ni ataupun 83 sen ni sebulan untuk kita belajar faham Quran, untuk kita tadabbur Al-Quran, dan dengan bila kita faham ni kita boleh beramalkan Al-Quran, dan ini adalah aset kita untuk kita mati nanti. Sebab kalau kita tak bersedia pada sekarang, 15 minit sehari pun kita tak boleh guna untuk memperbetulkan kefahaman kita tentang Al-Quran, untuk kita mengamalkan Al-Quran sebagai syafaat kita di akhirat nanti. Selepas kita mati nanti, tak kira syafaat masa dalam kubur ke, dalam akhirat ke, Al-Quran ni dah boleh menyelamat kita. Kalau kita sibuk dengan main game je, tengok movie je, tengok YouTube je, TikTok je, 2-3 jam sehari, 4 jam sehari, tanpa spend, ambil masa sikit 15 minit untuk belajar faham Quran, fikir-fikirlah. Semuanya kita ni akan mati. Okay? Kita hidup pun tak lama guys. Dunia sekarang pun macam-macam berlaku kerosakan datang muka bumi ni. Tengoklah kat Palestin, itu memang kerosakan yang paling dahsyat lah. Saya tengok pun saya tak mampu.
memang kita nak tolong pun bukan kemampuan kita, sebab benda yang sangat global, yang sistematik, gabungan-gabungan kuasa besar yang memang tak ada nak cakap lah, tuan-tuan tengok sendirilah. Dekat Yaman, dekat Syria, dekat Ukraine, dan banyak lagi negara-negara lain, macam-macam benda yang kerosakan berlaku. Kita ni Alhamdulillah dekat Malaysia ni masih lagi aman dan boleh lagi spend masa untuk belajar Al-Quran. Dan rebut lah pakai. Kalau dah berlaku perkara-perkara yang tak diingini ni berlaku, kita pun dah tak ada masa, dah chaos, so cakap, dah huru-hara ni. So masa tu dah nak belajar Quran pun dah susah dah. Internet pun dah tak ada, sebab Quran ni kena guna internet. So kita belajarlah, rebutlah peluang ni guys, sementara masa ada, masa kita ada, keamanan masih ada, dan kesihatan kita pun tak terjejas. Ada tu sebutlah, ini adalah peluang sebenarnya. Kalau kita tak guna, tak grab betul-betul, saya nak cakap pun susah lah. Sebab dalam Quran tu dah disebut, kalau kita tak grab dari sekarang, masa kita hidup ni, mati nanti kita akan minta dengan Allah nak hidup kembali, nak buat amal ibadat. Tapi Allah cakap apa? Tidak sekali-kali, sebab itu adalah ucapan semata-mata. Sebab kalau hidup kembali pun takkan buat. So masa hidup ni buat tuan-tuan, jangan tak buat tuan-tuan. Rugi sangat. Kita akan menyesal bila kita mati nanti. Okay, so jom kita bertindak sekarang, mula belajar faham Quran. InsyaAllah bila kita dah mula belajar ni, Allah akan bantu kita dan hidup kita akan lebih bahagia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat selepas mati nanti. Amin. Semoga kita semua berada dalam orang-orang yang berjaya. Okay, cukuplah dulu untuk kali ini. Semoga anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.